Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Patutlah pas selalu kata dah cukup jumlah, dah cukup jumlah, dah cukup jumlah. Selalu kata nak tumbang, nak tumbang, nak tumbang kan Anwar Ibrahim. Selalu kata Anwar Ibrahim akan tumbang, Anwar Ibrahim akan tumbang dan sebagainya. Akhirnya Fahmi Fadzil mendedahkan apa sebab PAS selalu cakap cukup jumlah. Rupa-rupanya kata Fahmi, dia tidak pandai mengira rupanya. Patutlah PAS kata dah cukup jumlah, tak pandai mengira rupanya kata beliau. Tindakan PAS menyatakan bahawa dua kawasan parlimen di Kuala Lumpur, iaitu Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak sebagai kawasan majoriti bukan Melayu, dijawab sinis oleh ahli parlimen kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi yang juga ahli parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadzil berkata, beliau sendiri tidak faham macam mana cara PAS membuat kiraan. Kata Fahmi, saya tak faham macam mana PAS kira majoriti. Macam mana 40% lebih banyak daripada 60%? Pula ni, kata Fahmi mengulas kenyataan PAS pusat bahawa kedua-dua kawasan itu adalah kawasan majoriti bukan Melayu. Patutlah dulu PH ada 82 kerusi. Dia yang 74 kerusi pula mengaku ada majoriti cukup jumlah, kata Fahmi menyindir PAS. Saudara-saudara sekalian, melalui Twitter PAS Pusat, PAS mendakwa Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak adalah kawasan campuran yang majoritinya dikuasai oleh kaum selain Melayu. Namun daripada dua paparan yang dipaparkan oleh Harapan Daily ini, sungguh kelihatan besar rupa-rupanya yang menguasai kawasan di Lembah Pantai dan juga Tun Razak adalah orang Melayu. PAS Wilayah Persekutuan tidak bercakap mengenai soal resis perkauman. Tetapi apakah jaminan bahawa orang Melayu dapat kerusi dan suara majoriti bagi memastikan hak mereka terpelihara, kata kenyataan itu. Fahmi memberikan fakta yang menunjukkan kedua-dua kawasan parlimen itu mempunyai majoriti orang Melayu. Di Lembah Pantai, pengundi Melayu adalah 59.3%, manakala Cina pula 19.11%, India 17.16%. Di Bandar Tun Razak pula yang diwakili oleh Datuk Seri Dr. Wan Aziza Ismail, jumlah pengundi Melayu adalah 62.10%, Cina 26.85%, manakala India 8.73%. Saudara-saudara sekalian, ini amat luculah, ada kelucuannya, tapi itulah yang benar. Apabila Fahmi Fadzil menyatakan bahawa ini patutlah PAS kata dah cukup jumlah, rupanya tak pandai mengira. Wah, ini memang menarik. Saudara, apabila pendapat anda tentang edisi tumbang menumbang itu? Adakah anda berminat tentang perkara itu? Bagi saya cukup sudah. Tak perlu lagi tumbang menumbang, tak perlu lagi nak kata cukup jumlah dan sebagainya. Kalau nak benar kuasa, tunggu PRU 16. Kalau sudah tiba waktu itu, berapa jumlah pun yang kau cakap, orang akan mau dengar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Pendedahan paling luar biasa, lucu tapi benar, dan paling mencuit hati kita dan juga menarik perhatian kita. Rupa-rupanya ada orang ini sanggup berkahwin 4 semata-mata untuk membina empire bagi menguasai tender kerajaan. Wah, ini betul-betul Malaysia boleh, kata Sabudin.com. Pada pendapat saya, inilah pengkhianat paling besar kalau betul-betul berlaku. Tak salah kahwin 4 bagi mereka yang layak dan bagi mereka yang boleh. Tetapi yang salahnya ialah tujuan dan niat pula salah.
Akhirnya SPRM terima maklumat ini. Nah, ini terling bagus nih. Sanggup berkawin 4 untuk menumbuhkan kartel syarikat bagi menguasai tender kerajaan. Itu antara modus operandi dikesan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC dalam siasatannya terhadap kegiatan tipuan bida. Ketua Pegawai Eksekutifnya Iskandar Ismail berkata, ketika ini pihaknya menyiasat 500 syarikat dipercayai terbabit dalam kegiatan tipuan bida projek. Salah satu bentuk kartel menyebabkan kerugian terhadap dana kerajaan menurut laporan di sabudin.com. Menurutnya, syarikat terbabit berkomplot dengan memasuki tender projek sama dan menentukan pemenang berdasarkan harga telah ditetapkan. Macam-macam mereka buat. Ada yang kawin 4 supaya boleh bina empayar syarikat. Contohnya syarikat A, bapa mentua bini satu pegang, manakala syarikat B, bapa mentua bini nombor 2, begitulah seterusnya. Mereka boleh cipta satu empayar 50 syarikat masuk sekali tender. Jadi mereka monopoli tender yang sepatutnya dibuat untuk mendapat syarikat menawarkan perkhidmatan berkualiti pada harga terbaik, katanya dalam temuan dengan Esro Awani. Tetapi mereka buat ilusi bahwa itu yang terbaik. Bila menang, mereka sub kepada orang lain, kata pendedahan ini. Ismail berkata MYCC pada masa ini juga memfokuskan kepada komplot bidang makanan dan pertanian yang dapat dilihat menerusi denda berjumlah 411 juta terhadap 5 syarikat kerana membentuk kartel makanan ayam untuk menetapkan harga. Bagi meningkatkan fungsi MYCC dalam mencegah kartel, beliau berkata pihaknya merancang menambah 60 pegawai penyiasat pada tahun depan menerusi peruntukan 10 juta ringgit di bawah belanjawan 2024. Ketika ini hanya ada 17 pegawai penyiasat sahaja yang tidak mampu untuk ke lapangan, berbagai lapangan untuk siasatan. Fungsi dan peranan MYCC untuk memenangi ataupun menangani kartel ini perlu diperhebat tahun depan apabila kerajaan laksana kaedah subsidi bersasar. Dipetik daripada sabudin.com, sumber daripada Free Malaysia Today. Saudara-saudara sekalian, apabila kita mendengar ada modus operandi seperti ini, memang agak lucu tapi benar-benar berlaku. Kita harapkan semua perbuatan yang jahat dapat dihidu dengan lebih tangkas tepat oleh pihak kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini adalah isu paling panas apabila ia melibatkan UMNO dan juga DAP. Yang kita ketahui sejak dahulu memang ada persengketaan, perseteruan, pergeseran antara UMNO dan DAP. Namun kini mereka bersama di dalam satu bahtera, yaitu Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim. Namun apabila muncul cadangan untuk diadakan pilihan raya PBT, tiba-tiba UMNO bangkit dan cuba menentang cadangan tersebut. Amaran UMNO Wilayah Persekutuan kepada DAP, jangan bangkit lagi cadangan pilihan raya PBT. Pembaziran wang rakyat merupakan salah satu sebab mengapa UMNO Wilayah Persekutuan menolak cadangan untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan. Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan dalam kenyataan memaklumkan mereka telah mengadakan mesyuarat khas baru-baru ini dan mengambil ketetapan untuk membantah sekeras-kerasnya cadangan yang dikemukakan DAP Kuala Lumpur. Saudara, UMNO Wilayah Persekutuan berpendapat adalah lebih baik peruntukan untuk pemilihan ahli-ahli PBT disalurkan untuk pembangunan, kebajikan dan kemudahan demi rakyat Wilayah Persekutuan yang lebih memerlukan, seperti menambah baik infrastruktur,
membina rumah mampu milik, menaik taraf pusat-pusat penjajah atau medan selera, meningkatkan kemudahan pengangkutan awam dan sebagainya, kata beliau lagi. Selain itu, UMNO Wilayah Persekutuan berpendapat pemilihan ahli-ahli PBT akan mewujudkan kartel-kartel politik yang akhirnya akan membiayai calon-calon yang ingin bertanding pada pilihan raya PBT. Amalan rasuah dan salah guna kuasa pasti akan berlaku. Sudah semestinya akan merencatkan usaha yang amat berhormat Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim dalam membenteras gejala rasuah di kalangan masyarakat Malaysia, kata beliau lagi. Pilihan raya PBT kembali diperkatakan selepas pengerusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wei mencadangkan perkara itu pada 17 Disember lalu. Tan dilaporkan menggesa kerajaan memulakan pilihan raya PBT di ibu negara terlebih dahulu bagi menyemarakan demokrasi di di wilayah persekutuan. Cadangan itu bagaimanapun mendapat tantangan daripada banyak pihak termasuk daripada UMNO dan PAS dengan rata-rata berpandangan ia berisiko mencetuskan pergeseran kaum. Mengulas lanjut, UMNO Wilayah Persekutuan berkata, ahli-ahli parlimen yang telah dipilih rakyat di dalam PRU sudah memadai untuk membawa isu atau masalah dihadapi rakyat ke Dewan Rakyat atau kepada PBT. Adanya pemilihan PBT menandakan fungsi ahli parlimen tidak efektif kerana ada pertengahan peranan di antara AP dengan ahli PBT yang dipilih. Oleh itu, UMNO Wilayah Persekutuan ingin menegaskan kepada DAP Wilayah Persekutuan jangan sesekali membuat cadangan pilihan raya PBT dan ingin mengingatkan kepada YB, Menteri JPM Dr. Zalina Mustafa sebarang usaha atau gerakan ke arah perkara ini akan dibantah sekeras-kerasnya oleh ahli UMNO Wilayah Persekutuan, jelas beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.